Siaran langsung Buletin Utama TV3 di Buletin FM. Dato' On Hafiz angkat sumpah Menteri Besar baru Johor. SOP VTL udara babitkan 3 negara diseragamkan berkuat kuasa esok. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Macap Dato' On Hafiz Ghazi mengangkat sumpah sebagai Menteri Besar Johor ke-19. Dato' On Hafiz mengangkat sumpah di hadapan Sultan Johor, Sultan Ibrahim Sultan Iskandar di Istana Bukit Serene, Johor Bahru. Istiadat penyerahan surat tauliah dan pengisytiharan pelantikan Menteri Besar Johor itu berlangsung di Balai Menghadap Istana Bukit Serene. Berangkat sama Tunku Mahkota Johor, Tunku Ismail Sultan Ibrahim dan Pengerusi Barisan Nasional BN Johor, Datuk Hasni Mohamad. Pada PRN Johor ke-15, Dato' On Hafiz, 43 tahun, memenangi kerusi Dun Macap dengan majoriti 6,543 undi. Beliau yang juga cicit kepada pengasas dan Presiden UMNO, Allahyarham Dato' On Jaafar sebelum ini adalah Exco Pelancongan, Belia dan Sukan Johor. Dato' On Hafiz berkelulusan ijazah Sarjana Muda Perakaunan daripada University of Hertfordshire, United Kingdom. BN memenangi PRN Johor dengan memperoleh lebih 2/3 majoriti, 40 kerusi daripada 56 kerusi DUN yang dipertandingkan. Sementara itu, Menteri Besar Johor yang baru, Dato' On Hafiz Ghazi mengajak semua bangsa Johor supaya bersatu hati, minda dan tenaga bersamanya untuk terus membangunkan negeri itu. Beliau turut memberi jaminan segala janji yang dibuat oleh Barisan Nasional BN akan ditunaikan dengan sebaik mungkin. Beliau menerusi kenyataan dimuat naik di media sosial berkata, beliau menerima mandat sebagai Menteri Besar dengan tekad dan keazaman untuk melaksanakan amanah dan tanggungjawab yang diberikan dengan segala tenaga, kudrat dan kemampuan. Dato' On Hafiz turut menyifatkan pengorbanan Dato' Hasni Mohamad memberi ruang kepada orang muda memimpin Johor, membuktikan betapa besar hati dan jiwa negarawan beliau meyakini peranan dan kemampuan orang muda dalam mengemudi Johor. Adun Macap itu berharap gabungan orang yang berpengalaman dengan tenaga dan idealisme orang muda akan dapat membangun dan memperkukuhkan Johor agar terus disegani dan melangkah lebih jauh lagi. Dalam pada itu, bekas Menteri Besar Dato' Hasni Mohamad mengajak semua bangsa Johor supaya bersama-sama membina negeri itu yang lebih makmur. Beliau yang juga Pengerusi UMNO Johor mengucapkan tahniah kepada Dato' On Hafiz Ghazi atas pelantikannya sebagai Menteri Besar Johor ke-19. Dato' Hasni menerusi laman Facebooknya turut menyatakan tiada ideologi politik, ahli politik dan parti politik yang lebih besar, lebih penting dan lebih utama daripada Johor Darul Takzim. Beliau yakin di bawah kepimpinan baru, negeri itu akan menjadi lebih makmur dan sejahtera. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur menetapkan 21 Jun depan bagi mendengar permohonan Perdana Menteri dan Kerajaan untuk membatalkan saman difailkan seorang individu berhubung penarikan balik semakan semula keputusan Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ di The Hague, Belanda berkaitan tuntutan Pulau Batu Putih. Perkara itu dimaklum Peguam Kanan Persekutuan Ahmad Hanir Hambali yang mewakili Perdana Menteri dan Kerajaan Malaysia selaku defendant. Pengurusan kes dilakukan secara dalam talian di hadapan penolong pendaftar Haslinda A. Rauf. Mahkamah juga mengarahkan plaintif Muhammad Hatta Sanuri dan defendant memfailkan hujahan pada 25 April dan hujahan balasan jika ada pada 9 Mei. 28 Februari lalu, Perdana Menteri dan Kerajaan memfailkan permohonan di Mahkamah Tinggi untuk membatalkan saman yang difailkan seorang individu berhubung penarikan balik semakan semula keputusan Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ di The Hague, Belanda berkaitan tuntutan Pulau Batu Putih. Pada 2018, Kerajaan Pakatan Harapan di bawah pimpinan Tun Dr. Mahathir Mohamad menarik balik permohonan semakan terhadap keputusan ICJ sebelum kes itu dijadual didengar pada 11 Jun 2018. Pada 28 Mei tahun lalu, Muhammad Hatta memfailkan tindakan saman itu mewakili dirinya dan lebih 32 juta rakyat Malaysia yang terkesan dengan penarikan balik semakan semula keputusan ICJ oleh kedua-dua defendant tanpa membincangkan dan membentangkannya terlebih dahulu di Parlimen.
Pembangunan Pelabuhan Darat Perlis PIP di Padang Besar dijangka merancakkan perdagangan antara Malaysia dan Thailand. Perdana Menteri berkata ketika ini nilai dagangan antara kedua-dua negara adalah $23 bilion Amerika atau lebih 96 bilion ringgit. Daripada jumlah itu, 10.5 bilion dolar atau lebih 44 bilion ringgit disumbangkan melalui perdagangan antara sempadan. Pastinya PIP menjadi pemangkit bagi merancangkan perdagangan dengan Thailand dan mewujudkan nilai tambah kepada projek-projek strategi di NCR seperti Chuping Valley Industrial Area, Chuping Agro Valley, NCR Agri-Bio Economic Zone dan Perlis Super Fruits Valley. Perdana Menteri berucap pada Majlis Pelancaran PIP dan Bonded Road di Padang Besar. Pelancaran majlis itu disempurnakan Raja Perlis, Tuanku Syed Sirajuddin Putra Jamalul Lail. Ketika lawatan rasmi pertama Perdana Menteri ke Thailand pada Februari lalu, kedua-dua negara komited menyasarkan nilai perdagangan kepada lebih 126 bilion ringgit menjelang 2025. Kedudukan Perlis yang strategik memberi kelebihan untuk memanfaatkan pelbagai peluang ekonomi dan perniagaan rentas sempadan. Datuk Seri Ismail Sabri berkata negeri itu juga berada pada trajektori peningkatan dalam pertumbuhan ekonomi pasca pandemik. Katanya tahun lalu 7.9 bilion ringgit nilai dagangan direkodkan melalui negeri itu berbanding 5.4 bilion ringgit pada tahun sebelumnya. Pembangunan PIP melibatkan 3 infrastruktur luaran iaitu jajaran kereta api, jejambat dan bonded road dengan peruntukan sebanyak 340 juta ringgit di bawah rancangan Malaysia ke-12. Prosedur operasi standard SOP kesihatan bagi laluan perjalanan lengkap vaksin VTL melalui pengangkutan udara antara Malaysia dengan Singapura, Thailand dan Kemboja akan diseragamkan. Menteri Pengangkutan Datuk Seri Wee Ka Siong dalam kenyataan berkata SOP itu akan dilaksanakan berasaskan kaedah test and release berkuat kuasa esok di mana pengembara tidak perlu menunggu keputusan ujian COVID-19 semasa ketibaan lapangan terbang. Menurutnya, pengembara hanya perlu menjalani pengambilan calitan ujian COVID-19 semasa ketibaan dan dibenarkan untuk meneruskan perjalanan ke tempat penginapan masing-masing. Pengembara juga perlu mengasingkan diri sementara menunggu keputusan ujian COVID-19 yang akan diperolehi dalam tempoh 24 jam. Setelah keputusan negatif diperoleh, pengembara akan dibenarkan untuk menjalankan aktiviti mereka. Sekiranya keputusan positif diperolehi, pengembara tersebut akan mengikuti protokol kesihatan sedia ada yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan. Kertas putih kesihatan bagi mengukuhkan sistem kesihatan negara dijangka dibentangkan di Parlimen November depan. Dokumen itu mengandungi cadangan penyelesaian secara berfasa bagi memperbaiki penyampaian perkhidmatan, pembiayaan, tadbir urus serta organisasi merangkumi tempoh 15 tahun. Ini soalan yang sangat-sangat penting untuk memastikan kertas putih ini dan juga cadangan reformasi sistem kesihatan awam adalah kalis masa depan ataupun future proof. Maknanya tak kiralah sesiapa yang menyandang jawatan Menteri Kesihatan, reformasi ataupun perubahan kepada sistem kesihatan awam mesti diteruskan. Sebab itu saya telah putuskan bahawa proses ini mesti dibawa ke Dewan Rakyat dan juga ke Parlimen. Jelas Khairi, kertas putih merupakan dokumen rasmi kerajaan yang akan menggariskan status semasa, jurang dan kekangan yang dihadapi. Penyediaan kertas putih kesihatan akan mengambil kira hasil serta syur pelbagai kajian sistem kesihatan yang telah dilaksanakan sebelum ini dan juga pandangan pihak berkepentingan termasuk rakyat melalui sesi libat urus. Majlis menandatangani Memorandum Persefahaman MOU pengambilan pembantu rumah antara Malaysia dengan Indonesia ditunda kepada 1 April depan. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri M. Saravanan berkata penangguhan kali ini mengambil kira jadual Presiden Indonesia Joko Widodo dan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Di Jakarta, di mana kedua-dua pemimpin tertinggi negara akan menghadiri untuk menyaksikan majlis menandatangani MOU di antara Kuala Lumpur dan Jakarta.
Katanya majlis menandatangani MOU itu sepatutnya berlangsung di Jakarta, Indonesia pada Jumaat ini. Rundingan pengambilan dan kemasukan pembantu rumah warga Indonesia ke Malaysia dilakukan sejak 2017. Cerun di Taman Bukit Permai 2 di Ampang Jaya didapati tidak selamat dan berkemungkinan menjejaskan 72 buah rumah di kawasan itu sekiranya berlaku runtuhan kali kedua. Menteri Besar Selangor, Datuk Seri Amiruddin Syahri berkata, susulan itu pihak Jawatankuasa Bencana Daerah Hulu Langat akan segera mengeluarkan arahan kepada penduduk untuk mengosongkan rumah yang turut membabitkan sebahagian kediaman di bahagian atas cerun. 48 di peringkat awal. Sekarang ni dikenal pasti hasil daripada kajian tu ada 72 unit rumah. Terutama di bahagian bawah yang berisiko tinggi kalau dibiarkan dengan keadaan hujan dan sebagainya, dengan pergerakan tanah yang kecil dapat dikesan. Ditemui selepas menghadiri sidang DUN Selangor Shah Alam siang tadi, Datuk Seri Amiruddin berkata selepas pengosongan rumah dibuat, usaha pembaikan dan pemulihan cerun akan dilakukan secepat mungkin, namun kosnya belum diketahui. Insiden tanah runtuh di Taman Bukit Permai 2 yang berlaku Khamis lalu meragut 4 nyawa dan menyebabkan seorang cedera ringan selain 15 rumah serta 10 kenderaan rosak. Jangan terlepas jualan gempak Maxis. Miliki peranti baharu hanya RM1 dengan pasca bayar Maxis 98 hari ini. Rangkaian memang menakjubkan. Ia hubungkan Siaran langsung Buletin Utama TV3 di Buletin FM. Menteri Luar kedua-dua negara. JCM penting untuk meningkatkan bidang kerjasama kedua-dua negara selain membangunkan pelan hala tuju yang boleh diperkukuh bersama dalam pelbagai bidang. The last time and the first time the Joint Commission meeting was conducted
was in 2008, and we both has agreed that this year we have to convene the second JCM, and we are committed that we should convene this before November. Datuk Seri Saifuddin sebelum itu mengadakan mesyuarat dua hala dengan rakan sejawatnya dari Mesir, Sameh Hassan Shukri. Lawatan sulung Sameh ke Malaysia bermula semalam dan berakhir esok. Antara isu berkepentingan bersama yang ditekankan termasuk kerjasama perdagangan dan pelaburan, ekonomi, pendidikan serta isu serantau dan antarabangsa. Kedua-dua negara turut bersetuju mencari jalan penyelesaian berterusan dalam menangani isu konflik Rusia dan Ukraine melalui rundingan dan dialog secara aman. Mesir adalah rakan dagang terbesar Malaysia di Afrika Utara dan pada tahun 2021, jumlah perdagangan dua hala antara Malaysia dan Mesir bernilai 3.8 bilion ringgit, iaitu peningkatan ketara sebanyak 84.5% berbanding pada 2020. Jawatan Kuasa Khas Siasatan Kes Kematian Allahyarham Muhammad Adib Muhammad Kasim memutuskan untuk mendapatkan kerjasama orang awam yang mempunyai sebarang maklumat atau bukti bergambar serta video kejadian. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar berkata, malah mereka yang tidak berpeluang tampil memberi maklumat boleh juga menghubungi Sekretariat di bahagian hal ehwal undang-undang. Beliau yang juga pengerusi jawatan kuasa khas siasatan itu berkata, perkara berkenaan diputuskan pada mesyuarat kedua jawatan kuasa terbabit selepas mendengar pembentangan laporan interim. Kerajaan hari ini telah menerima laporan interim daripada jawatan kuasa khas teknikal kematian Allahyarham Muhammad Adib Muhammad Kasim. Laporan interim merupakan laporan kemajuan daripada ahli jawatan kuasa khas teknikal yang telah disiapkan dalam tempoh ditetapkan, iaitu 3 bulan dari tarikh ditubuhkan dan dibentangkan hari ini. Tambah Datuk Seri Dr. Wan Junaidi, laporan interim berdasarkan maklumat sedia ada serta tindakan diambil bagi mendapatkan fakta lanjut itu dibentangkan oleh Setiausaha Jawatan Kuasa Khas Teknikal, Profesor Madya Dato' Dr. P. Sundramoorthy. Beliau berkata proses pencarian fakta itu dilaksanakan secara intensif sejak Januari lalu dengan kerjasama Polis Diraja Malaysia, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia serta Jabatan Peguam Negara. Orang ramai boleh berhubung dengan Sekretariat menerusi nombor telefon dan email tertera. 4,000 tan metrik ayam beku telah dibawa masuk ke negara ini oleh 14 syarikat yang mempunyai permit import AP sejak 7 Mac lalu. Dewan Rakyat diberitahu kelewatan ayam sejuk beku dibawa masuk ke negara ini adalah disebabkan kekurangan bekalan dari negara pengeksport. Barulah kita dapat makluman bahawa yang pertamanya masalah yang berlaku ialah kerana pertamanya kekurangan bekalan daripada negara pengimport seperti Thailand serta harga yang tidak kompetitif. Untuk maklumat, Thailand turut beralih kepada sumber protein ayam kerana penyakit ASF, Asian Swine Fever, iaitu babi, telah menurun. Jadi mereka telah beralih kepada diet kepada ayam. Maka permintaan di Thailand memang meningkat dan bahkan pengeluaran mereka menurun. Selepas itu, mereka juga menghadapi penyakit sampar ayam di Thailand. Dan dalam masa yang sama, negeri China juga mempunyai masalah yang sama, kekurangan bekalan. Tambahnya, kemasukan ayam import tidak menjejaskan pengusaha ayam tempatan kerana kebenaran mengimport yang diumumkan Perdana Menteri 1 Disember lalu hanya bersifat sementara sehingga bekalan ayam dalam negara stabil. Kerajaan juga telah memperuntukkan lebih RM528 juta bagi meringankan beban penternak ayam tempatan dengan memberi subsidi telur bermula dari 5 Februari hingga 5 Jun depan. Nak tonton apa lepas berita? Rancakkan hari anda dengan lebih 100,000 jam hiburan menarik dengan Unify. Daftar sekarang di TM Point atau di unify.com.my/hiburan. Taktik sekumpulan 9 penjawat awam sebuah agensi penguatkuasaan cuba menjual syabu untuk pasaran Indonesia mengundang padah apabila mereka ditahan hasil 3 serbuan di Johor dan Putrajaya. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman, Dato' Ayub Khan Maidin Piche berkata, kumpulan berkenaan sebelum itu merampas syabu dalam satu operasi di perairan Selat Melaka.
Jelas Datuk Ayub, kegiatan kumpulan berkenaan dan seorang nelayan terbongkar selepas pihaknya dengan kerjasama JSJN Johor melancarkan 3 serbuan pada 6 Mac hingga 8 Mac lalu. Sindiket itu merampas 50 kg dadah disyaki syabu yang dipercayai untuk dihantar kepada pengedar di kawasan utara Semenanjung dalam satu operasi di perairan Selat Melaka. Sindiket itu kemudian menjalinkan kerjasama bersama sindiket bergerak aktif di Banting, Selangor untuk menyeludup dadah itu ke pasaran di Dumai, Indonesia. Pejabat awam memang tidak ada integriti. Sepatutnya mereka terlibat dalam operasi rampasan dadah. So, mereka tangkap suspek ini dan dadah ini dimusnahkan. Ini dadah tu diambil, dijual tuan-tuan. Kan? Antara 10 orang ni dibahagikan. Seorang dapat 5 kilo tuan-tuan. Hasil serbuan itu, polis merampas dadah syabu seberat 5.37 kg bernilai RM193,590. Siasatan mendapati mereka mula aktif sejak Februari lalu. Saringan awal mendapati 4 penjawat awam itu positif dadah methamfetamin dan kesemua mereka tidak mempunyai rekod lampau. Polis turut menyiasat aset sindiket iaitu 4 kenderaan milik sindiket yang dianggarkan bernilai RM190,000 serta akaun bank berjumlah lebih RM5,325. Suspek ini direman selama 2 minggu dan siasatan dijalankan mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. 3 penjawat awam termasuk seorang wanita direman 4 hari kerana disyaki menerima rasuah dalam 2 kes berasingan. Perintah reman dikeluarkan Magistrate Muhammad Reza Azhar Razali selepas permohonan dibuat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Selangor di Mahkamah Magistrate Shah Alam. Kes pertama membabitkan 2 penjawat awam iaitu seorang lelaki berusia 50 tahun dan wanita berusia 46 tahun yang disyaki meminta dan memperoleh wang rasuah berjumlah RM182,060 daripada seorang lelaki. Suapan sebagai balasan mengesyorkan dan mendapatkan kerja-kerja menaik taraf, menyelenggara bangunan dan infrastruktur bagi tahun 2020. Kedua-dua individu itu ditahan di Pejabat SPRM Selangor pada jam 5.10 dan 5.15 petang semalam. Sementara itu, seorang lelaki berusia 32 tahun dipercayai menerima wang suapan kira-kira RM13,000 daripada seorang individu. Sumber berkata lelaki itu dipercayai melakukan perbuatan berkenaan pada Jun 2020 sebagai balasan tidak meneruskan siasatan dan melepaskan individu terbabit yang ditahan atas satu kesalahan jenayah. Suspek yang bertugas di satu daerah di Selangor ditahan di Pejabat SPRM Selangor kira-kira jam 4 petang semalam. Kedua-dua kes berkenaan disiasat mengikut Seksyen 17(A) Akta SPRM 2009. Bekas pengerusi Mara Incorporated Sdn Bhd didakwa atas 2 pertuduhan pengubahan wang haram membabitkan RM10 juta di Mahkamah Session Kota Kinabalu. Datuk Muhammad Lan Alani, 65 tahun, mengaku tidak bersalah terhadap 2 pertuduhan yang dibacakan di hadapan Hakim Abu Bakar Manat. Bagi pertuduhan pertama dan kedua, bekas adun Sulabayan itu didakwa memindahkan masing-masing RM3 juta dan RM7 juta daripada akaun portfolio perbankan persendirian miliknya ke akaun semasanya, dipercayai hasil daripada aktiviti haram. Kesalahan dilakukan di sebuah bank di Kota Kinabalu pada 10 Disember 2012. Kedua-dua pertuduhan dibuat mengikut Seksyen 4(1) Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan 2001. Mahkamah membenarkan ikat jamin RM100,000 dengan seorang penjamin dan menetapkan 30 Jun ini untuk pengurusan kes pra-perbincangan. Datuk Muhammad Lan dilaporkan turut didakwa atas 20 pertuduhan rasuah berjumlah RM20.45 juta membabitkan urusan hartanah di Melbourne, Australia. Kemungkinan tanpa had menanti apabila
Siaran langsung Buletin Utama TV3 di Buletin FM. Guna domestik serta keperluan industri dalam negara. Seperti Volvo yang telah mendukung dasar kerajaan untuk mengeluarkan kenderaan EV di Malaysia, bukan saja untuk permintaan tempatan tetapi juga menjadikan Malaysia sebagai hub untuk menembusi pasaran di rantau ASEAN. Beliau berkata demikian selepas melancarkan kereta elektrik pertama Volvo XC40. Pelancaran ini seterusnya memberikan peluang kepada perusahaan kecil dan sederhana untuk terbabit dalam rantaian pembekalan EV dengan kemahiran teknologi baru. Selain itu, MITI sedang menggubal dasar pembangunan EV bersama Tenaga Nasional Berhad dan Petronas. Ini bertujuan mempercepat proses penempatan pengecas kenderaan seperti di Lebuhraya, pusat beli belah dan kawasan perumahan. Suruhanjaya Sekuriti Malaysia SC mengingatkan orang awam mengenai peningkatan mendadak penipuan pelaburan yang dipromosi dalam aplikasi Telegram. Sejak Januari lalu, SC telah menerima 47 aduan dan pertanyaan mengenai skim pelaburan haram yang dipromosi melalui Telegram. Skim penipuan itu menawarkan peluang pelaburan yang tidak wujud serta menjanjikan pulangan tidak realistik sehingga 1000% dalam tempoh 24 jam atau beberapa jam dan bebas risiko dalam jangka masa singkat. Ia juga boleh klon perantara pasaran modal berlesen dengan menggunakan nama, logo, kelayakan, laman web dan butiran lain daripada entiti yang sah bagi mempromosikan skim haram itu. Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso menjangka pasaran pekerjaan kembali ke paras sebelum pandemik dalam waktu terdekat disokong pembangkit ekonomi yang kukuh, kestabilan dan pembukaan semula ekonomi secara penuh. Menurut Ketua Pegawai Eksekutifnya, Datuk Seri Muhammad Azman Aziz Muhammad, prestasi itu dipacu pelbagai inisiatif kerajaan untuk menyokong ekonomi dan tenaga kerja berserta dengan moratorium keuangan dan pengeluaran tunai daripada kumpulan wang simpanan pekerja KWSP. Situasi pekerjaan Malaysia terus bertambah baik pada Januari dengan hanya 680,400 yang masih menganggur, paras terendah sejak Sekatan Pergerakan bermula pada Mac 2020. Menurut Jabatan Perangkaan Malaysia, kadar pengangguran berada pada 4.2% sehingga 9 Mac 2022. Bank Negara dan Bank Dunia mengeluarkan laporan mengenai risiko keuangan berkaitan alam semula jadi untuk bank-bank negara ini. Laporan itu menganalisis data tempatan serta global bagi mengkaji kaitan antara sektor keuangan Malaysia dengan alam semula jadi serta potensi dedahan ke atas risiko berkaitan menerusi aktiviti-aktiviti pembiayaan terbabit. First, it is crucially promotes the effectiveness of current efforts to tackle the climate crisis. Second, it enables the financial sector to leverage on climate initiatives to accelerate the equally pressing response needed to address broader nature-related risks. This includes initiatives to build capacity and address data gaps. Berucap di pelancaran laporan itu, beliau berkata meskipun pada dasarnya tanggungjawab itu terletak di tangan kerajaan, pemain industri dan pihak berkuasa keuangan juga berperanan dalam meningkatkan pemahaman dan penghayatan terhadap interaksi antara risiko berkaitan iklim dengan alam semula jadi. Perubahan iklim dan taksonomi berasaskan prinsip yang diguna pakai sektor keuangan tempatan merangkumi prinsip tidak memberi ancaman besar terhadap alam sekitar yang memerlukan aktiviti ekonomi bagi melindungi ekosistem dan biodiversiti.
border reopening, tapping further potentials in business and social exchange. How can Putrajaya and Washington enhance cooperation? Challenges and opportunities amidst the COVID-19 pandemic and geopolitical implications of the Russia-Ukraine conflict. US Ambassador to Malaysia Brian McFeeters speaks to Money Matters this Saturday 5 p.m. only on TV3. Siaran langsung Buletin Utama TV3 di Buletin FM. Alasan ia bukan amalan agama yang penting. Ulama Islam melihat larangan terhadap hijab sebagai diskriminasi agama dan pelanggaran hak asasi yang dijamin perlembagaan. Bagi aktivis pula, keputusan mahkamah itu akan menyebabkan beribu-ribu pelajar kehilangan peluang akademik. Karnataka diperintah kerajaan Hindu Bharatiya Janata Party BJP menyaksikan peningkatan dalam ketegangan agama. Kira-kira 12% daripada jumlah penduduk negeri itu adalah umat Islam. Sekurang-kurangnya 9 dilaporkan terbunuh dalam siri letupan di bandar Mykolaiv terletak di selatan Ukraine. Rentetan itu penduduk bersiap sedia berdepan serangan Rusia. Kawasan yang dahulunya kem tentera laut telah diubah menjadi pusat sokongan pejuang Ukraine. Sukarelawan juga bertungkus lumus menyiapkan makanan serta mengagihkan pakaian kepada warga Ukraine yang turut serta dalam pertempuran. Dalam pada itu, mayat bergelimpangan di serata tempat. Hubungan diplomatik Rusia-Ukraine kini dilihat kian rapuh. Bagaimanapun, kedua-duanya masih terbuka untuk berunding mencari jalan penyelesaian.
Kira-kira 150,000 orang telah dipindahkan dari zon konflik di Ukraine melalui koridor kemanusiaan setakat ini. Itu kenyataan dikeluarkan Timbalan Perdana Menteri Ukraine Irina Vereshchuk. Bagaimanapun, menurutnya orang ramai terutamanya rakyat Ukraine masih terdedah kepada bahaya di sepanjang koridor kemanusiaan itu. Selepas beberapa pusingan rundingan, Ukraine dan Rusia bersetuju menubuhkan koridor kemanusiaan untuk memindahkan orang awam. Menurut agensi berita Interfax Ukraine, Timbalan Ketua Pejabat Presiden Ukraine berkata, Ukraine telah menubuhkan 26 koridor kemanusiaan di 6 wilayah untuk memindahkan orang awam. Dua maut, 19 lagi cedera dalam letupan dipercayai berpunca daripada kebocoran gas di sebuah restoran di pusat peranginan di Caribbean, Mexico. Insiden disahkan pihak berkuasa, namun status warga negara mangsa belum diketahui. Insiden itu sekaligus merencatkan usaha Mexico untuk menarik kembali pelancong selepas terkesan akibat pandemik COVID-19. China hari ini mencatatkan peningkatan mendadak jangkitan COVID-19 dengan 3,507 kes, meningkat 2 kali ganda berbanding hari sebelumnya. Hampir 90% daripada kes bergejala yang disahkan ditemui di wilayah timur Laut Jilin yang kini sudah dikenakan larangan keluar masuk melibatkan 24.1 juta penduduknya. Kadar peningkatan kes harian dalam beberapa minggu berikutnya dilihat akan menjadi faktor penting dalam menentukan sama ada pendekatan pelepasan dinamik China bertujuan membendung wabak masih berkesan terhadap varian Omicron. 20 spesies baru orkid ditemui di Costa Rica. Penemuan ini membuktikan keunikan biodiversiti di negara itu sekaligus menguatkan lagi usaha untuk melindunginya. Sebagai salah satu usaha, sebuah mesyuarat melibat 160 negara akan dilakukan di Geneva, Switzerland membincangkan usaha ke arah itu. Rizal Ghazali berdepan tindakan FAM jika gagal lapor diri bersama skuad Harimau Malaya. Juga gagal disenarai di kejohanan olahraga dalam Dewan Dunia Belgrade, KOM dakwa Nauraj Singh salah faham. Jangan ke mana-mana, laporannya sebentar lagi.
Siaran langsung Buletin Utama TV3 di Buletin FM adalah disebabkan kekangan waktu panggilan saat akhir ketika kem olahraga dijadual berlepas malam ini selain tarikh tutup penyertaan ialah pada 18 Februari lalu. Saya harap ni Nawaraj kena faham sebelum dia keluarkan apa-apa isu di media, dia mesti mau bunyi pada kita, pada Presiden atau Deputy Presiden, sebab Deputy Presiden ialah coaching committee chairman. Dengan dia boleh hubungi dan boleh tanya apa dia punya jawapan ke soalan ke, dia orang boleh bincang. Tapi dia apa-apa jawapan pun ambil diri sendiri yang tak berapa sesuai. Untuk rekod, KOM pada 20 Januari mendaftarkan nama Nauraj di bawah kategori atlet tidak layak untuk tujuan kelulusan Persekutuan Olahraga Dunia WA. Namun WA menolak permohonan KOM pada 21 Januari dengan alasan acara lompat tinggi tidak diperuntukkan untuk kategori atlet tidak layak. Bagaimanapun pada 9 Mac, WA sekali lagi menghantar email menawarkan Nauraj tempat di kejohanan itu dan memerlukan jawapan dalam tempoh 24 jam. Tetapi KOM berpendapat perkara teknikal membabitkan urusan visa, pakaian pertandingan, permohonan keuangan serta protokol COVID-19 menyukarkan pihaknya untuk mendaftarkan nama Nauraj dalam tempoh yang singkat. Beberapa perlawanan pembukaan bola sepak Liga Perdana yang dipinda penganjur Liga Malaysia MFL akibat jangkitan COVID-19 sebelum ini kini sudah ditetapkan tarikh untuk dilangsungkan semula. Pada masa sama, MFL turut mengumumkan beberapa aksi membabitkan JDT2 dan skuad projek FMMSN bakal berdepan perubahan gelanggang perlawanan. Terpaksa ditunda berikutan penularan COVID-19 dalam pasukan pada aksi pembuka Liga Perdana 5 dan 7 Mac lalu. Dua perlawanan Perak FC dan Kelantan United FC bersama aksi Terengganu FC 2 menentang UiTM FC kembali ditetapkan pada 27 April. Manakala baki dua perlawanan, Selangor FC 2 bertemu skuad projek FMMSN dan PDRM FC Kuching City FC dibawa ke 28 April. Selain pindaan berikutan proses kuarantin, skuad projek FMMSN turut berdepan 3 lagi pindaan tarikh perlawanan. Ia berikutan proses penyelenggaraan yang akan dilakukan di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur. Selain penyertaan skuad kenalian Hassan Sazali Waras itu dalam kejohanan bola sepak antarabangsa bawah 19 tahun di Vietnam pada 14 hingga 20 April nanti. Sementara itu, pindaan venue pertandingan turut disahkan MFL membabitkan 3 perlawanan pasukan JDT2 yang sepatutnya berlangsung di Stadium Tan Sri Datuk Haji Hassan Yunus Lakin dan perlawanan akan diadakan di Stadium Majlis Bandaraya Pasir Gudang mengikut ketetapan tarikh asal perlawanan. Selepas penyertaan pertahanan Negeri Sembilan FC, Ahmad Kuzaimi PE tampil menggantikan Syahmi Safari dalam kem latihan skuad Harimau Malaya. Hari ini satu lagi penggantian pemain terpaksa dilakukan Ketua Jurulatih Kim Panggon. Kali ini giliran pemain Kuala Lumpur City FC, Zafri Yahya pula dipanggil bagi mengambil tempat Darren Lock yang didapati positif COVID-19 sewaktu melapor diri. Penyerang PJ City, Darren Lock, hadir melapor diri semalam namun terpaksa digugurkan selepas ujian awal RTK dan disusuli ujian PCR mendapati dia positif COVID-19. Dan ia secara tidak langsung membuka peluang kepada pemain tengah Kuala Lumpur City FC, Zafri Yahya, untuk menyahut panggilan skuad kebangsaan. Zafri adalah antara 10 pemain yang berada dalam senarai bersedia selain 30 pemain yang diumumkan Ketua Jurulatih Kim Panggon. Dalam pada itu, tumpuan turut terarah dengan perkembangan terbaru skuad Harimau Malaya, terutamanya berhubung keputusan pemain Sabah FC, Rizal Ghazali, menolak untuk menyertai pasukan. Kita di antara 30 ataupun 25 pemain yang terpilih, if ia adalah satu penghormatan untuk kita. So, give our best. Saya wish give our best bagi yang terbaik untuk pasukan negara selepas ni, sesiapa saja yang terpilih. Dan mungkin boleh ketepikan sedikit apa-apa masalah kita punya personal. So bagi tanggungjawab pada pasukan negara. So itu nasihat saya tak menyalahkan siapa-siapa, cuma mungkin kita ada alasan kita tersendiri sebagai pemain. Mungkin kita ada masalah personal untuk kita tolak untuk pasukan negara. Skuad Harimau Malaya menjalani sesi latihan hari kedua di Stadium Nasional Bukit Jalil. Baki seminggu yang dimiliki dimanfaat sebaiknya Panggon untuk terus membentuk kombinasi mantap menerusi penyenaraian pemain yang jelas menggabungkan pemain senior dan muda.
Dalam pada itu, Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM menerusi jawatan kuasa tata tertib boleh mengenakan penggantungan aksi liga domestik serta denda RM25,000 kepada pemain yang menolak panggilan skuad kebangsaan tanpa sebab. Untuk itu, FAM kini mengambil pendekatan tunggu dan lihat susulan tindakan pemain Sabah FC Rizal Ghazali menolak pelawaan menyertai kem latihan pusat skuad Harimau Malaya. Setiausaha Agung Muhammad Saifuddin Abu Bakar berkata ia berikutan latihan skuad Harimau Malaya ketika ini diadakan luar dari tarikh kalender perlawanan antarabangsa FIFA dengan tiada sebarang tindakan boleh diambil terhadap pemain pertahanan itu. FAM hanya boleh mengambil tindakan jika pemain tidak menghadiri latihan kebangsaan pada tarikh FIFA. Jadi, FAM akan menunggu tarikh tersebut iaitu pada 21 Mac. Kalender FIFA bagi bulan ini berlangsung pada 21 hingga 29 Mac. FAM juga tidak menerima sebarang surat rasmi menyatakan sebab mengapa Rizal menolak pelawaan untuk turut serta dalam skuad kebangsaan. Rizal sepatutnya adalah pilihan pertama bagi menggantikan pertahanan JDT Syami Safari yang memohon pengecualian atas alasan keluarga. Ini pula menjelang Sukan Malaysia Sukma Kuala Lumpur 2022 Ogos depan. Selangor menyenaraikan 20 peninju muda pada kejohanan Muay Thai Elite Senior dan Junior Kebangsaan 2022 yang dijadualkan berlangsung di Kota Baru, Kelantan bermula 18 hingga 20 Mac sebagai medan persediaan. Sesi pemilihan diadakan menerusi sirkuit kejohanan tertutup yang diadakan di seluruh negeri Selangor sejak Januari lalu. Hasil pemerhatian, PJMS berjaya memilih 20 peninju terbaik terdiri daripada 13 peninju lelaki manakala baki 7 ialah wanita. Di Selangor kami mempunyai atlet-atlet yang bukan baru sebenarnya seperti Omar telah pun berkecimpung daripada Sukma Melaka. Anak Selangor tapi memang untuk Melaka sebab Selangor tak ada tu. Lepas tu kita ada nama glamour Awi Tokse dan kita ada juga Amin Asri Nasri dan juga banyak lagi lah. Harapan kita untuk ke sana kita target is one goal lah pasal kita kira yang terbaru dalam Muay Thai di Malaysia. Sebelum ke Sukma KL, PJMS turut mengesahkan penyertaan pada kejohanan Muay Thai Pro Kebangsaan yang bermula 1 April depan. Selangor mempertaruhkan 4 peninju terbaik iaitu Raja Izafuddin, Vincent Siao, Insyad Rumijam dan Daniel Kade bagi merebut gelaran utama tali pinggang kebangsaan pada kejohanan yang dijadual berlangsung di Stadium Panasonic Shah Alam. Ini pula perkembangan persiapan Sukan Malaysia Sukma 2026. Kerajaan Negeri Kelantan telah pun memulakan pembinaan laluan sejauh 2 km bersama infrastruktur asas sebelum memulakan projek pembangunan Kompleks Sukan Bukit Merbau di Pasir Putih. Projek yang bernilai RM450 juta di tanah seluas 66.4 hektar itu dijangka siap sepenuhnya pada Januari 2026 dan akan digunakan pada upacara pembukaan Tamasya Sukma pada Jun tahun sama. Awal ni kita buat jalan dulu sebagaimana yang kita nampak tu, di mana tanggungjawab negeri menyediakan jalan masuk untuk kemudahan pembinaan Kompleks Sukan Bukit Merbau. Jadi sebagaimana yang diumumkan dalam bajet 2022 pada Disember dulu, maka inilah tempatnya yang kita cadangkan. Kompleks sukan yang dinamakan Madinatul Al-Riyadah Bukit Merbau itu adalah kompleks bertaraf antarabangsa. Selain pembinaan beberapa bangunan mengikut sukan-sukan tertentu, sebuah sekolah sukan turut akan dibangunkan bagi mengoptimumkan penggunaannya. Kompleks itu akan menempatkan stadium utama, membabitkan perlawanan bola sepak, stadium hoki, pembinaan padang sintetik bagi sukan rugby, lawn ball, squash dan lapang sasar menembak. Dan ia turut mengikut spesifikasi yang ditetapkan Majlis Sukan Negara MSN dan Persatuan Sukan Kebangsaan dalam memastikan ia memenuhi standard antarabangsa. Sinonim dengan sukan lumba basikal, kejohanan jelajah Terengganu bakal kembali memeriahkan kalender berbasikal selepas 10 tahun tidak diadakan. Dan kali ini, ia turut dijenamakan semula, dikenali sebagai Tour Gateh di Tranung 2022, membabitkan penyertaan 27 pasukan termasuk 2 dari Singapura. Kejohanan yang akan melibatkan laluan sejauh 600 km dibahagikan kepada 5 peringkat perlumbaan dan akan bermula aksinya di Kuala Terengganu dan berakhir di Kemaman. Jelajah Terengganu ini adalah merupakan salah satu daripada kejohanan jelajah yang tertua di Malaysia.
Dan kali terakhir seperti yang saya maklumkan tadi dianjurkan pada tahun 2011. Jadi tahun ini 2022 kita menganjurkannya semula, menghidupkannya semula, tetapi dengan penjenamaan nama yang baru iaitu Kejohanan Tua Gatih di Terengganu 2022. Selain penyertaan pasukan-pasukan negeri, tarikan utama semestinya kelibat pelumba-pelumba pasukan profesional, terutamanya pasukan Terengganu Cycling TSG dan juga pasukan Sapura TSC. Kejohanan yang menelan belanja sehingga RM650,000 bakal bermula 20 hingga 25 Mac ini menawarkan hadiah keseluruhan RM60,000. Laporan itu tadi mengakhiri segmen sukan malam ini. Saya Fazil Muhammad Rais. Teruskan bersama Buletin Utama. Assalamualaikum dan salam hormat. Siaran langsung Buletin Utama TV3 di Buletin FM. Seksyen 425-1-A Kanun Tanah Negara 1965. Sabit kesalahan boleh dipenjara hingga 5 tahun atau denda hingga RM500,000. Hakim Ahmad Faizah Yahya membenarkan jaminan RM3,000 bagi setiap pertuduhan. Sebutan semula kes 25 April depan.
Seorang ahli perniagaan dijatuhkan hukuman denda RM20,000 atau berdepan hukuman penjara 6 bulan atas pertuduhan tidak melaporkan permintaan suapan kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Hakim Mahkamah Session Shah Alam Rozilan Saleh menjatuhkan hukuman terhadap Lau Ken Ri 44 tahun selepas mengaku bersalah terhadap pertuduhan dibacakan. Mengikut pertuduhan, Lau Ken Ri ditangkap 27 Januari lalu pada jam 3.18 petang di sebuah hotel di Subang Jaya. Tertuduh berasal dari Johor didakwa menerima suapan wang tunai RM30,000 daripada seorang individu. Ia bagi membantunya menyelesaikan kes melibatkan hasil jualan syarikat miliknya dari Mac 2020 sehingga Jun tahun sama yang tidak diisytiharkan kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN. Lau didakwa melanggar peruntukan 16-A Akta SPRM 2009 kerana gagal melaporkan kepada SPRM atau polis kerana menerima wang suapan. Laporan itu tadi mengakhiri Buletin Utama. Situasi di kamp pelarian Syria ekoran ribut salji Greta yang melanda negara itu dan Lubnan kami kongsikan sebelum pisah. Dengan itu, salam hormat. Assalamualaikum dan selamat malam. Buletin FM di Alustar Kedah 107.3. Stream secara live di web bulletinfm.audio atau aplikasi Audio Plus. Muat turun di App Store atau Play Store sekarang.